Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid cikgu. Okey, apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan selamat walaupun berada di rumah. Okey, macam mana? Seronok tak cuti lama-lama? Cikgu rindu sangat pada kamu semua. Cikgu harap kita dapat cepat-cepat kembali ke sekolah supaya dapat meneruskan pelajaran macam biasa. Okay, walaupun kita terpaksa stay at home, cikgu rasa kita kena juga teruskan pelajaran kita. Okay, oleh itu pada hari ini cikgu decide nak ajar kamu tentang unit 9 iaitu tajuk bahan buangan. Okay. Dalam tajuk bahan buangan ini, kita akan sama-sama belajar tentang apakah dia bahan buangan, jenis bahan buangan, kategori bahan buangan dan juga cara pengurusan bahan buangan dengan betul. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh bawa sekali sambil tengok slide cikgu ni. Tajuk ni adalah di muka surat 149. Baik, yang pertama sekali, kita nak kenal apakah dia bahan buangan. Setiap hari kita membuang sisa makanan. Beg plastik, tin minuman, kertas, macam-macam jenis bahan buangan lagi. Pernah ke satu hari kita tak buang langsung bahan buangan? Mustahil kan? Baik, kamu tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan? Bahan buangan adalah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Apa saja yang kita tak perlukan lagi dan kita tak nak simpan, itulah bahan buangan. Bahan buangan ni ada beberapa jenis. Ada 7 jenis bahan buangan. Yang pertama ialah kertas. Contohnya ialah kotak, surat khabar dan segala objek yang dibuat daripada kertas. Yang kedua adalah sisa makanan. Makanan kita yang tak habis tu. Contohnya sisa tulang, kulit buah, segala yang berasal daripada bahan makanan kita, itu kategori jenisnya ialah sisa makanan. Yang ketiga, bahan kumuh dan tinja. Bahan buangan manusia dan haiwan seperti air kencing ataupun urin dan juga tinja. Najis kita, itu adalah kategori bahan kumuh dan tinja. Bahan buangan yang keempat ialah logam, besi buruk, tin aluminium dan segala objek yang dibuat daripada logam, itu adalah jenis bahan buangan logam. Yang kelima, sisa toksik. Contohnya cecair kimia, deterjen. Deterjen tu apa? Deterjen tu sabun basuh baju ya. Baju kimia. Racun pesticide. Racun pesticide tu ialah semburan racun untuk makhluk perosak. Biasanya digunakan di kebun-kebun. Kemudian botol aerosol. Tahu botol aerosol tu apa? Contoh macam spray nyamuk. Dan juga spray rambut. Itu botol aerosol. Cecair bateri dan juga asap kenderaan. Ya, asap kenderaan pun termasuk dalam sisa toksik ni. Seterusnya, kaca. Botol kaca, balang, gelas, segalalah apa objek yang dibuat daripada kaca, itu jenis bahan buangan kaca. Dan yang akhir sekali ialah plastik. Ini bahan sintetik dan segala objek yang dibuat daripada plastik. Jadi ada berapa jenis bahan buangan? Kita ada 7. Kertas, sisa makanan, bahan kumuh dan tinja, logam, sisa toksik, kaca dan juga plastik. Daripada 7 jenis bahan, kita boleh bahagikan kepada 2 kategori. Yang pertama organik dan yang kedua bukan organik. Bahan buangan organik ni jenisnya adalah sisa makanan, kertas dan juga bahan kumuh dan tinja. Manakala yang bukan organik tadi, yang lagi 4 tu lah. Plastik, logam, kaca dan juga sisa toksik. Jadi boleh ingat? Asalnya ada 7 jenis bahan buangan. Kemudian daripada 7 jenis bahan buangan tu, kita pecahkan pula kepada 2, iaitu organik dan bukan organik. Organik ada 3,
sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Okey, manakala bukan organik ada 4 iaitu plastik, logam, kaca dan sisa toksik. Okey, kamu tahu kan kalau sisa toksik ni dia sangat bahaya. Kita kena hati-hati dengan sisa toksik ni. Sebab ada bahan sisa toksik yang jenisnya mudah terbakar. Mengandungi bahan beracun dan boleh menyebabkan jangkitan. Ada juga sisa toksik ni yang mengandungi mikroorganisma berbahaya. Ada juga sisa toksik ni yang ada bahan buangan berasid dan boleh mengakis kulit serta bahan logam. Jadi sisa toksik ni adalah sangat berbahaya. Okey. Boleh? Kita nak tengok pula tentang terbiodegradasikan atau tidak. Apa benda pula ni? Okey. Terbiodegradasikan. Okey, sebut betul-betul. Baiklah, cikgu nak kamu perhatikan gambar ni. Okey. Ini ialah Fahrin. Okey. Cikgu bagi nama dia Fahrin. Okey, Fahrin ni waktu ni tahun 1980. Dia kehilangan kereta mainan dia yang tertimbus dalam tanah. Okey, dia cari kereta mainan dia tak jumpa. Mana perginya kereta mainan saya, kata dia. Okey, kemudian pada tahun 2020, ni siapa pula lelaki yang dah besar ni? Inilah Fahrin tadi. Okey, Fahrin dah dewasa. Okey, dah jadi pakcik dah. Pakcik Fahrin ni dia menggali, mencangkul belakang rumah dia. Okey, tengok apa yang dia jumpa. Dia jumpa kereta mainan dia yang hilang dulu. Okey, dan dia kata, elok lagi kereta ini. Tengok daripada tahun 1980, kereta tu hilang sebab tertimbus dalam tanah. 2020 dia jumpa balik kereta tu, tapi kereta tu masih lagi dalam keadaan yang elok. Kenapa? Okey, jawapan dia adalah kerana kereta mainan tadi tu adalah merupakan jenis bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey, apa dia bahan buangan tidak terbiodegradasi ni? Okey, bahan buangan tidak terbiodegradasikan ini ialah bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Contohnya, kaca, plastik dan logam. Okey. Baik, tengok pula gambar ni. Okey, lelaki ni sedang menimbus sisa makanan. Okey. Cuba kamu ramalkan. Apa akan berlaku selepas sebulan? Adakah dia akan jumpa balik sisa makanan yang sama kat dalam tanah tu atau macam mana? Pada pendapat kamu macam mana? Okey, betul lah. Lepas sebulan dia tak akan jumpa lagi dah sisa makanan tu kat dalam tanah tu. Kenapa? Sebab sisa makanan merupakan bahan buangan terbiodegradasi. Apa dia bahan buangan terbiodegradasi? Bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Sebagai contoh, bahan buangan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Itu adalah bahan buangan terbiodegradasikan. Kamu ingat lagi tak masa kita belajar tajuk mikroorganisma dulu? Cikgu ada bagi tahu kamu yang mikroorganisma ni salah satu kegunaan dia adalah untuk mereputkan bahan. Mereputkan bahan buangan, sisa tinja dan sebagainya. Jadi inilah dia. Mikroorganisma dia boleh mereputkan bahan buangan terbiodegradasi. Kalau yang bukan terbiodegradasi, mikroorganisma tak boleh reputkan. Okey. Biasanya bahan buangan terbiodegradasi ni ialah bahan buangan organik. Yang tadi cikgu cakap tu. Okey, bahan buangan bukan organik ialah bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Okey, boleh? Okey, kita ada terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Bahan buangan terbiodegradasi ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Tidak terbiodegradasi ialah bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey? Okey, sampai situ faham? Bagus. Kita teruskan lagi.
Okey, seterusnya hargai bumi kita. Okey. Baik, anak-anak, dengan kecanggihan teknologi sekarang ni, manusia cenderung menghasilkan pelbagai barangan yang tahan lama, boleh bertahan pada suhu tinggi, mudah digunakan. Contohnya beg plastik, kain sintetik, barang komputer ni adalah contoh bahan-bahan tidak terbiodegradasi yang makin lama makin bertambah penghasilannya di muka bumi ini. Tu dah keluar cikgu dia. Okey. Baik. Kamu tahu tak mengapa kita perlu menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasi ini secara berhemah? Okey, tadi cikgu cakap bahan buangan tidak terbiodegradasi ini adalah bahan buangan yang tak boleh direputkan oleh mikroorganisma, macam contoh plastik. Okey. Bahan toksik. Tu semua tak boleh direputkan. Jadi kenapa kita mesti guna bahan buangan ini secara berhemah? Okey, sebab yang pertama adalah kerana bahan buangan jenis tidak terbiodegradasi ni dia tak boleh mereput. Okey, jika dibuang dan akan kekal di persekitaran kita buat jangka masa yang lama. Oleh itu kita perlulah menggunakannya secara berhemah. Okey, kamu bayangkan plastik atau polystyrene. Itu semua jenis bahan yang tak mereput. Okey, dia akan kekal dekat persekitaran. Jadi kalau terlalu banyak bahan buangan terbiodegradasi ni, apa yang kamu bayangkan akan berlaku pada bumi kita? Okey. Baik, cikgu nak kamu perhatikan carta palang ni. Okey, tengok carta palang ni. Okey, kita ada carta palang tentang penghasilan. Penghasilan produk. Okey. Baik. Berdasarkan carta palang ni tadi, bagaimanakah kita dapat menjimatkan tenaga dalam penghasilan bahan tidak terbiodegradasi? Okey, kalau kamu nak tengok carta palang ni dengan lebih jelas, kamu boleh lihat muka surat 154. Okey. Baik, kalau kamu bandingkan dua carta palang bergabung ni, okey, yang warna biru tu adalah tenaga yang digunakan untuk membuat produk baru daripada bahan mentah. Okey, manakala yang warna hijau tu adalah tenaga yang digunakan untuk membuat produk baru secara kitar semula. Jadi kamu lihat yang mana yang menggunakan kurang tenaga? Kitar semula ke guna daripada bahan mentah yang baru? Okey, betul. Jadi kalau kita menghasilkan produk secara kitar semula, kita akan dapat menjimatkan tenaga. Okey, jadi bagus ke tidak kitar semula ni? Mestilah bagus kan? Okay. Baik. Betul penjimatan tenaga kita boleh lakukan dengan cara membuat produk baru secara kitar. Sekarang kita nak tengok pula. Okey, hargai bumi kita lagi. Baik. Soalan cikgu yang seterusnya, bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasi ini menyumbang kepada pencemaran persekitaran? Okey, kita nak tengok sama-sama. Kenapa kita kata bahan buangan tak terbiodegradasi ni boleh menyebabkan pencemaran? Okey, awak lihat gambar yang pertama. Ini gambar apa ni? Okey, ini adalah gambar kawasan perindustrian, asap kilang. Okey. Kemudian sisa toksik yang dibuang ke dalam laut. Okey. Dan juga sisa toksik yang dibuang di kawasan sungai. Okey, kawasan kolam. Okey. Contoh macam yang Sungai Kim Kim tahun lepas kita dah hadapi ni. Okey, kamu masih ingat lagi kan? Baik. Okey, seterusnya kita ada sampah. Sampah sarap yang kita selalu buang kat dalam longkang. Okey, awak tengok. Ini semua sampah-sampah dalam longkang. Okey. Gambar yang keempat ialah gambar sampah sarap yang dibuang di persekitaran kita. Kamu selalu tengok ada tempat-tempat di kawasan perumahan yang mana orang tak kisah pun. Dia main buang aja sampah. Okey, kemudian
Soalan cikgu yang seterusnya, bagaimana bahan buangan tidak terbiodegradasi ini boleh menyebabkan berlakunya bencana alam? Okey, kita nak tengok sama-sama macam mana. Okey, yang pertama, daripada asap kilang ni tadi. Okey, asap kilang, asap kenderaan yang banyak dibebaskan okey di udara, apa akibatnya? Pencemaran udara. Okey, bila pencemaran udara ni berlaku, dia akan merosakkan pernafasan kita lah. Jadi akibatnya nanti manusia mengalami masalah pernafasan. Terutamanya kalau manusia yang ada penyakit, asma dan sebagainya. Okey, pencemaran udara akan menyebabkan manusia mengalami masalah pernafasan. Okey. Yang kedua, bumi akan menjadi semakin panas. Okey, asap-asap kilang, asap-asap kenderaan ni, okey, dia membebaskan karbon dioksida, ada membebaskan karbon monoksida. Ini akan menyebabkan bumi kita semakin panas. Okey, kemudian kita nak tengok pula pembuangan sisa toksik di laut dan sungai ni. Apa akibat dia? Okey, yang pertama, laut dan sungai akan tercemar. Okey, kalau laut dan sungai ni tercemar, apa kesan dia pada manusia? Apa akibat dia pada manusia? Okey, yang pertama, mula-mula laut dan sungai tercemar. Kemudian ikan kat dalam laut, kat dalam sungai tu tadi, nelayan tangkap. Ikan yang tercemar ni tadi, kita akan jual kat pasar. Okey, siapa yang beli dekat pasar? Siapa beli kat pasar? Cikgu, awak pun beli juga. Okey, ikan yang tercemar ni, kita akan beli, kemudian kita akan makan dan menyebabkan sakit. Okey, itu yang menyebabkan berlakunya sekarang ni kalau kita lihat kenapa manusia mudah sangat kena sakit kanser dan sebagainya. Okey, kerana hidupan laut yang ada sekarang ni banyak yang sudah tercemar. Okey, banyak yang makan sisa toksik. Ikan makan sisa toksik, kita pun makan sama sisa toksik. Okey. Seterusnya sampah sarap yang kita buang kat longkang tadi. Apa akibat pada longkang? Okey, akibatnya longkang akan tersumbat. Tak apa ke longkang tersumbat? Apa akibat kalau longkang tersumbat? Bila longkang tersumbat, okey, pengaliran air tu akan jadi tersekat lah. Bila pengaliran air tu tak berlaku dengan baik, banjir kilat akan berlaku. Terutama sewaktu hujan lebat. Okay, kalau awak tengok kalau setengah tempat, bila hujan je banjir. Bila hujan je banjir kilat. Banjir kilat ni banjir yang sekejap aja. Okay, kenapa? Sebab dia punya pengaliran air, longkang-longkang dia banyak tersumbat. Sebab itulah banjir kilat berlaku. Okey, seterusnya pembuangan sampah sarap yang merata-rata macam ni. Kat mana-mana pun kita selalu nampak ni pembuangan sampah sarap. Okey, apa akibatnya? Tempat pembiakan Aedes. Okey, bila terlalu banyak sangat sampah sarap, air bertakung pun ada. Okey, bila ada air bertakung, Aedes pun mulalah membiak. Okey, apa kesan penyakit Aedes ni? Demam denggi akan berlaku. Sebab tu tempat-tempat yang kotor, okey, banyak kes-kes demam denggi. Okey, apa lagi kesannya? Okey, bau busuk. Bau busuk, banyak haiwan perosak. Okey, itu semua akan berlaku lah. Tempat yang banyak sampah, kalau awak lalu, busuk. Betul? Okey, tempat yang banyak sampah, dia kotor. Bila kotor, lalat pun datang. Bila lalat datang, tikus, lipas, segala haiwan perosak semua ada. Okey, suka tak tempat macam tu? Tak suka kan? Itu tentang apa yang berlaku kalau kita tak menjaga bumi kita. Okey? Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana cara amalan pengurusan bahan buangan yang baik. Okey? Kita kena mengamalkan kehidupan yang lestari. Okey, kehidupan lestari adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Okey? Baik. Soalan cikgu, apakah peranan kamu dalam menguruskan bahan buangan secara terancang?
Okey. Jangan kata kamu tak ada peranan. Semua manusia yang hidup kat muka bumi ni masing-masing ada peranan masing-masing. Okey, yang pertama perhatikan gambar ni. Okey, tengok. Okey, kalau kita buang sampah, kalau mak awak suruh awak buang sampah ke tong sampah, apa yang dia buat? Adakah mak awak bagi plastik tu terus dia baling ke tong sampah ke macam mana? Okey, yang pertama, bahan buangan perlu dibungkus dan diikat dengan kemas. Okey, supaya kamu boleh buang dalam tong sampah tu. Okey, dan kalau ada burung ke kucing ke sampah sarap kamu tu tak adalah bersepah. Okey, itu yang pertama. Kamu kena pastikan bila kamu nak buang sampah, kamu kena bungkus, kamu kena ikat dengan kemas. Okey, baik. Kemudian tengok yang kedua, gambar kedua. Okey, kamu masukkan bahan buangan mengikut jenis ya, kata murid tu. Okey. Bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Okey, maksudnya kalau kertas-kertas, kalau plastik-plastik, kalau besi-besi, kita kena asingkan. Itu yang sekarang ni banyak kita amalkan, pengasingan bahan buangan. Okey. Yang ketiga pula, okey, kalau kita nak buang minyak ataupun bahan buangan kimia, kita mestilah menggunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Kita jangan sesekali buang lebihan minyak, contoh minyak hitam. Minyak hitam yang kita tak nak guna lagi, kita buang je kat longkang. Itu tak boleh. Sebab daripada longkang dia akan mengalir ke sungai. Ataupun daripada longkang dia akan masuk ke tanah. Okey, dan itu akan mencemarkan alam. Jadi kita kena guna bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan juga sisa minyak. Okey, yang keempat, sisa makanan. Sisa makanan yang boleh direputkan dan dijadikan baja kompos. Okey, macam mana cara nak buat baja kompos? Cikgu nak kamu rujuk cara membuat baja kompos dalam buku teks muka surat 157. Okey. Kemudian yang kelima, amalan 3R. Apa dia 3R ni? Okey, reduce, reuse dan juga recycle. Okey, amalan 3R ni dapat mengurangkan longgokan bahan buangan. Okey, contohnya kalau reduce, okey, kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Okey, kita gunakan beg kita semula. Pergi shopping guna beg kita semula. Okey, yang kedua reuse. Reuse ni macam mana? Kita guna semula atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan. Contohnya tayar yang tak digunakan, kita jadikan pasu bunga. Dan yang ketiga adalah recycle. Kita semula bahan buangan menjadi produk yang baharu. Contohnya bahan buangan kaca, hantar pergi pusat kita semula, dia akan hantar ke tempat yang sepatutnya dan akan menghasilkan produk bahan kaca yang baru. Okey, itu adalah antara amalan yang boleh kita lakukan. Ada 5 amalan pengurusan bahan buangan dengan baik. Okay. Seterusnya adalah pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey. Baik. Kelas, di mana di kebanyakan kawasan bandar, bahan buangan domestik, bahan buangan tempatan kita ni diuruskan secara terancang oleh majlis, pihak majlis, pihak berkuasa tempatan. Macam tempat kita Pasir Gudang, MPPG. MPPG ni yang akan menguruskan bahan buangan. Kita tengok dalam seminggu tu mesti ada hari-harinya yang lori sampah datang. Jadi, bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Di pusat pengumpulan sampah ni tadi, bahan buangan akan diasingkan mengikut jenis, sama ada yang boleh dikitar semula atau tak boleh dikitar semula. Kalau bahan buangan tu boleh dikitar semula, bahan buangan yang boleh dikitar semula ni tadi, dia akan padatkan dan hantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baru. Contohnya ketulan kertas, bahan buangan kertas. Dia padatkan, dihantar pergi kilang kita semula, dia akan jadikan beg kertas baru.
Kalau ketulan bahan buangan plastik, okey, dia akan jadikan botol plastik baru. Kalau ketulan bahan logam, dia akan menghasilkan tin aluminium baru. Dan kalau serbuk bahan buangan kaca, dia akan menghasilkan botol kaca yang baru. Itu kalau bahan buangan yang boleh digitar semula. Okey. Macam mana pula dengan bahan buangan yang tak boleh digitar semula ni tadi? Bahan buangan yang tak boleh digitar semula akan dibakar dalam incinerator bersuhu tinggi. Apa benda incinerator ni? Incinerator ni dia macam oven, ketuhar yang besar khusus untuk membakar sampah sarap yang tak boleh digitar semula. Okey, lepas dibakar sampah sarap ni, okey, sisa-sisa sampah ni dari incinerator tadi akan dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Okey. Baik, itu adalah bagaimana cara pengurusan bahan buangan secara terancang. Daripada mula-mula tadi, pakcik-pakcik yang bawa lori sampah tu, dia kutip bahan buangan, kemudian dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Di pusat pengumpulan sampah tadi, asingkan mengikut jenis. Kita semula pergi tempat kilang memproses bahan baru. Yang tak boleh digitar semula, dihantar ke incinerator untuk dibakar. Kemudian barulah dihantar ke pusat pelupusan sampah. Baik. Sebenarnya kita dah habis dah tajuk ni, pengurusan bahan buangan secara. Okey, macam mana semua? Faham ke tak? Tu. Faham ke tak ni? Cikgu tengok gambar awak ni. Faham? Okey, bagus kalau faham. Cikgu minum dululah, haus. Baik. Kalau dah faham, cikgu nak bagi kamu latihan pengukuhan. Okey. Fahim ada kat sini. Okey. Baik, kamu dengar baik-baik apa kerja yang kamu kena buat minggu ni. Okey, ini adalah kerja untuk kamu sepanjang minggu ni. Cikgu takkan bagi kerja lain. Okey, jadi kamu boleh buat kerja yang cikgu bagi ni dalam buku tulis sains yang kamu ada. Saya tak pasti kamu ada buku yang mana. Mungkin buku 1 atau buku 2 atau buku 3. Terpulang. Kalau kamu ada buku 1, guna buku 1. Kalau ada buku 2 pada kamu, guna buku 2. Atau kalau dua-dua tak ada buku 3, tak apalah. Gunalah buku 3 pun boleh. Okey. Kalau 3-3 buku tak ada, kamu boleh juga buat dalam kertas kajang atau kertas A4. Ingat itu hanya untuk yang tak ada buku tulis. Okey. Baik. Okey, apa yang kamu kena buat? Kerja kamu yang pertama ialah bina sebuah jadual bertajuk kategori bahan buangan. Okey, itu ada kat dalam buku teks kamu, muka surat 153. Yang ini. Okey, tengok betul-betul mana. Okey, jadual ni. Jadual ni. Okey, cikgu nak kamu buat jadual itu. Tajuknya kategori bahan buangan. Okey, apa yang perlu kamu buat? Senaraikan 5 bahan buangan terbiodegradasi dan 5 bahan buangan tidak terbiodegradasi yang ada di persekitaran rumah kamu. Ingat, kamu kena stay at home, jangan keluar rumah pula. Dekat rumah je cari yang mana 5 bahan buangan terbiodegradasi, 5 tak terbiodegradasi. Jadi semua ada 10. Okay, so kamu tulislah apa objeknya. Contoh, botol plastik. Bahannya apa? Plastik. Terbiodegradasi ke tidak terbiodegradasi? Tidak terbiodegradasi. Okey, tick right. Macam tu. Faham Okey, kemudian bila kamu dah selesai buat jadual tu, okey, dah kategorikan 10 jenis bahan tadi, bahan buangan. Kamu jawab soalan yang ada dalam muka surat 153 tu, termasuk soalan kebat dia. Okey? Cuba jawab. Itu kerja yang pertama. Okey. Kerja yang kedua. Okey, saya nak kamu bina peta alir tentang langkah-langkah membuat baja kompos. Seperti dalam buku teks muka surat 157. Okey, yang ini. Ni buat dalam bentuk carta alir. Okey, buat dalam bentuk carta alir. Carta alir tahu kan? Ni yang 4 ni, ada 4 step. Okey. Baik. Gambar
tak payah. Tapi kalau kamu ada printer, kamu nak photostat gambar, terpulanglah. Tapi cikgu tak paksa. Kalau tak ada printer, tak apa. Just tulis saja. Okay, step macam mana nak buat baja kompos. Tajuknya langkah-langkah membuat baja kompos dalam bentuk peta alir. Faham? Okay, yang ketiga, salin nota dari buku teks muka surat 159. Yang ini, okay, this one. Sama juga gambar tak perlu. Tapi kalau nak print, kalau kamu ada printer, kamu boleh print. Kalau tak nak pun tak apa. Okay, cikgu nak kamu salin nota. Yang ada printer tu jangan kamu photostat terus tampal gambar saja boleh. Okay, kalau tak ada tak apa. Tulis saja, tak ada masalah. Okay, dan okay, seterusnya yang keempat, macam biasa kita dah habis tajuk ni. Kamu kena jawab soalan cabar minda dari buku teks muka surat 160 hingga 161. 2 page ni. Okay, salin soalan dan jawab. Okay, belum habis lagi. Last sekali, nombor 5. Okay, jawab soalan dalam buku aktiviti Formula A+. Tajuk bahan buangan. Ni untuk yang ada buku lah. Okay, jawab muka surat 81 hingga 90. Siapa yang buku dia tak ada, tak apa. KIV dulu. Nanti naik cuti boleh buat. Okay. Yang ke-6. Tak cukup lagi kan? Yang ke-6? Tak ada. Cukuplah sampai 5. Tak cukup? Cukup kan? Okay. Ini adalah kerja kamu sepanjang minggu ni. Kita dah habis dah belajar tajuk bahan buangan ni. Kalau kamu tak faham, kamu boleh mesej cikgu. Kamu boleh respon kat dalam group classroom kita. Okay, Google Classroom. Gunakan Google Classroom tu untuk tanya apa-apa saja soalan pada cikgu. Okay. Itu saja. Sekian. Kamu jangan lupa baca buku teks untuk lebih faham tajuk bahan buangan ini. Okey sayang? Baik, salam sayang dari saya. Semoga kita akan cepat kembali ke sekolah seperti biasa. Ingat ya, stay at home and study at home. Jangan lupa. Bye.